Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azwani binti Cik Alias bersama rakan pembentang saya Nur Farah Liana binti Ahmad. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan satu tajuk berkenaan Confucianism dan Taoism, respon terhadap keharmonian dan keseimbangan hidup. Confucianism dan Taoism adalah merupakan dua buah aliran falsafah Cina yang mempunyai doktrin aliran yang berbeza namun saling berkaitan antara satu sama lain. Aliran dua buah falsafah ini menekankan kepada pencapaian jalan kehidupan yang benar dan baik sebagai suatu fitrah manusia yang pada dasarnya lahir dalam keadaan yang suci dan sentiasa menginginkan kepada kebaikan serta terhindar dari sebarang malapetaka atau kejahatan. Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi mengetahui sejarah kemunculan bagi kedua agama atau aliran ini yang memberi pengaruh kepada falsafah dan pemikiran-pemikiran yang dibawa. Seterusnya, mengenal pasti doktrin-doktrin bagi kedua-dua agama tersebut dan menghubung kaitkannya dengan respon Confucianism dan Taoism terhadap keharmonian dan keseimbangan hidup. Perkaedaan kajian yang dilakukan adalah bersifat kualitatif dengan menggunakan analisa dokumen atau analisa kandungan, artikel, jurnal serta laman sesawang. Hasil kajian mendapati kedua aliran ini mempunyai tujuan yang sama dalam mencapai kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidup dengan mengikuti gerak rentak alam dan sentiasa bersikap sederhana. Aliran Confucianism dilihat lebih cenderung tertumpu kepada falsafah humanism, iaitu sentiasa menjaga hubungan baik dengan orang sekeliling, manakala Taoism lebih kepada aspek menekankan kecukupan dalam diri demi menyeimbangkan antara yin dan yang dalam mewujudkan keharmonian perubahan dalam kehidupan. Confucianism adalah merupakan salah satu ajaran agama dan keyakinan falsafah tertua di dunia. Falsafah dan sistem keagamaan tersebut didasarkan pada ajaran falsafah besar Cina iaitu Confucius, Konghucu atau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai Confuzi atau Kongzi. Kekeliruan Confucianism sebagai agama disebabkan kegagalan ramai orang membaca karya sarjana Confucius secara langsung. Pembacaan teks asas Confucius yang dikenali sebagai Sishu akan mengetahui bahawa Confucius dan pengikutnya tidak membina sistem agama dan Confucianism sebenarnya adalah sebuah sistem etika dan falsafah. Kekurangan pengetahuan dalam falsafah Confucius dan sejarah Cina adalah kerana sesetengah orang berpendapat bahawa Confucius dan pengikutnya telah membentuk suatu budaya menyembah syurga, memuja nenek moyang dan mewujudkan upacara pengebumian sehingga pada akhirnya berkembang menjadi suatu sistem agama. Kemudian muncul usaha untuk menjadikan Confucianism sebagai agama nasional di China dan penubuhan Persatuan Confucius yang dipanggil Kongjiaohi menonjolkan lagi falasi yang mengatakan Confucianism adalah sejenis agama. Pada akhir dinasti Qing, China sudah lemah dan huru-hara, maka elit pemerintahan dan sesetengah sarjana menyarankan pengembalian ajaran Confucius untuk memulihkan kepercayaan dan ketenteraman negara. Antara tokoh yang paling terkenal ialah Kang Youwei. Walaupun usaha Kang untuk mereformasikan politik negara melalui Confucianism gagal, tetapi kempennya sedikit sebanyak berpengaruh di China dan Asia Tenggara. Gerakan untuk menghidupkan kembali Confucianism di China ini telah meninggalkan kesan yang agak mendalam ke atas orang Cina di Asia Tenggara, terutamanya di Singapura, Malaya dan Indonesia. Di Singapura dan Malaya, gerakan Confucius bermula pada tahun 1899 dengan kempen awal lebih tertumpu kepada penubuhan tokong serta pendidikan dan sekolah Confucius. Latar belakang pengasas kemunculan Confucianism. Confucius yang dilahirkan pada tahun 551 hingga 479 sebelum Masihi adalah merupakan seorang pendiri dari Confucianism. Confucius atau nama lain bagi beliau adalah Kongfusia, Kongqiu, Konghucu atau Kong. Beliau dilahirkan di kampung Changping, daerah Lu, Daci pada tahun 551 sebelum Masihi yang kini dikenali sebagai wilayah Shandong pada zaman Chungqiu.
Beliau telah kehilangan bapa beliau seawal usia 3 tahun dan dibesarkan ibunya dalam keadaan yang penuh miskin. Beliau kemudian telah berkahwin dengan Cai Guan semasa berusia 20 tahun dan dikurniakan seorang pewaris lelaki bernama Kung Li yang menyambung ajaran bapanya. Beliau telah melakukan pelbagai pekerjaan seperti menggembala kambing, bertugas sebagai kerani, jurutulis dan penyimpan kira-kira. Kemudian menjadi guru selepas ibunya meninggal dunia. Beliau telah banyak menulis buku-buku berupa moral, sejarah, kesusasteraan dan falsafah. Beliau kemudian telah dilantik menjadi Menteri Kehakiman pada usia 53 tahun. Beliau kemudian telah meninggal dunia pada usia 73 tahun dan dikebumikan di kubur Chung Fu yang terdapat di salah satu wilayah di Shandong. Perkembangan aliran Confucianism. Aliran Confucianism telah berkembang dalam 5 bentuk, iaitu yang pertama, reformasi. Terbentuk semasa tempoh musim bunga dan musim gugur, iaitu pada tahun 770 hingga 476 sebelum Masihi. Confucius dan pengikutnya merumuskan falsafah baru berdasarkan tradisi dan ajaran lama, kemudian menyebarkannya sebagai sebuah jalan untuk menuju perdamaian dan keharmonian. Seterusnya, bentuk yang kedua adalah pengadaptasian. Confucianism telah direformasi dan diperbaharui dalam interaksi antara aliran Confucius dan aliran legalism, iaitu kepatuhan sepenuhnya kepada undang-undang, yin dan yang, dan 5 elemen Moism dan Taoism. Bermula dari dinasti Qing pada tahun 221 sebelum 206 sebelum Masihi hingga ke dinasti Han, Confucianism telah dipulihkan secara bertahap dari kemunduran di bawah penindasan Qing dan diskriminasi legalism. Seterusnya, bentuk yang ketiga adalah transformasi. Confucius kemudian telah merespons penentangan dari agama Buddha dan Taoism dengan mewujudkan satu bentuk baru pembelajaran aliran pemikiran Confucius. Pemikiran Confucius boleh dirumuskan secara keseluruhan mengenai pandangan beliau adalah berkisar tentang alam semesta, masyarakat dan individu. Seterusnya, bentuk yang keempat adalah penyebaran dan kombinasi. Pemikiran Confucius tersebut yang mana kemudiannya telah tersebar ke negara-negara Asia Timur lain, lalu dikombinasikan dengan budaya dan tradisi setempat. Menurut catatan sejarah, doktrin dan institusi Confucianism telah diperkenalkan ke Vietnam, Korea dan Jepun, lalu menafsirkan kembali ajaran klasik Confucianism dari pemahaman, pengalaman dan wawasan mereka sendiri. Dan akhir sekali adalah perkembangan. Confucianism sekali lagi telah berubah dan terus berkembang dalam falsafah Eropah. Sarjana abad ke-20 telah mengabdikan keseluruhan hidup mereka untuk kebangkitan nilai-nilai Confucianism dan perubahan-perubahan yang berlaku dalam doktrin-doktrin Confucianism. Antara sumbangan mereka adalah telah memperbaharui nilai-nilai baharu dalam Confucianism. Doktrin utama Confucianism. Falsafah Confucianism telah menawarkan ajaran humanism agar manusia boleh untuk saling menghargai antara satu sama lain. Humanism mempunyai erti menganggap individu rasional sebagai nilai yang paling tinggi, menganggap individu sebagai sumber nilai terakhir dan seterusnya mengabdi pada perkembangan moral individu secara rasional. Pemfokusan ajaran Confucianism adalah bagaimana untuk belajar menjadi seorang manusia yang sejati. Pemikiran Confucius yang berorientasikan kepada humanistik ini telah mengajarkan tentang pandangan hidup yang bersifat humanis yang mana telah menjadi salah satu hal yang terpenting dalam peradaban Cina. Falsafah Confucianism boleh dikatakan sebagai falsafah yang jauh dari hal-hal yang bersifat adikodrati, iaitu satu kepercayaan yang berkaitan dengan hal alam gaib. Hal ini kerana pengaruh humanistik yang begitu kuat dalam falsafah ini. Mereka hidup selaras dengan alam semesta dan akan selalu berusaha untuk hidup tidak bertentangan dengan alam, akan tetapi sentiasa cuba untuk menyesuaikan diri dengan hukum-hukum dan semesta alam.
Tu Weiming mengatakan falsafah Confucius ini lebih mengutamakan nilai-nilai etika sebagai pedoman hidup bagi membentuk akhlak yang sempurna dalam diri individu. Jin Yaoji mengatakan bahawa budaya Confucianism memberi penekanan kepada sifat semula jadi manusia, etika manusia, personaliti manusia, budaya manusia dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan falsafah lain seperti Taoism dan Buddhism, pemikiran Confucianism tidak membincangkan hal-hal berkaitan ketuhanan, roh atau hantu sebagaimana yang telah disebutkan. Sebaliknya, lebih fokus kepada realiti kehidupan manusia dalam dunia ini. Respon aliran Confucianism terhadap keharmonian dan keseimbangan hidup. Hal-hal manusiawi sebagaimana yang disebutkan menjadi nilai doktrin utama dalam kajian falsafah Confucianism yang lebih tertumpu kepada keyakinan bahawa manusia pada dasarnya baik, boleh belajar, dapat ditingkatkan rohani dan jasmani untuk mencapai kesempurnaan pribadi terutama dalam kemajuan dan peningkatan diri. Pemikiran Confucianism adalah berfokus kepada pengembangan kebajikan dalam dunia yang diatur secara moral. Aliran yang dibawa ini bertitik tolak daripada usaha untuk memenuhi keperluan manusia, terutamanya keperluan akan kebahagiaan baik secara lahiriah ataupun batiniah. Dalam menuju keharmonian dan keseimbangan hidup, aliran Confucianism telah memperkenalkan beberapa dasar nilai yang terdiri di atas 4 prinsip dalam membentuk satu kepribadian dan kehidupan manusia yang sempurna, iaitu Yi, keadilan, Ren, kemanusiaan, Li, ritual, serta Zi, bijaksana. Ajaran Yi atau kebajikan merupakan konsep-konsep yang saling bertalian erat dengan jalan-jalan nilai yang lain, iaitu dekat dengan fitrah manusia yang sentiasa ingin berbuat baik dan kebajikan. Dengan melakukan kebaikan, keharmonian dapat diwujudkan. Selain itu adalah Ren, bersikap keperimanusiaan, dan ini adalah tujuan hidup setiap orang, merupakan pokok pangkal dari ajaran Confucius untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, seterusnya membawa kepada keseimbangan hidup. Seterusnya adalah melakukan Li, iaitu ritual untuk membolehkan seseorang itu mencapai Ren. Ritual menurut Confucius tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan semata-mata, melainkan juga semua tindakan baik yang seharusnya dilakukan dalam kehidupan. Bagi Confucius, ritual Li adalah penyertaan seseorang individu selari dengan gerak kerja alam. Alam dilihat sebagai suatu elemen yang bergerak secara senyap dan sederhana, tetapi efektif dalam menyatu padukan sistem gerak atur sehingga melahirkan suatu keadaan yang harmoni secara konsisten. Akhir sekali adalah Zi atau kebijaksanaan. Seorang manusia yang mencari kebahagiaan serta kehidupan yang seimbang haruslah memahami terlebih dahulu nilai-nilai kebijaksanaan sebelum seseorang itu melakukan tindakan Ren, Yi dan Li. Hal ini bererti Confucius ingin mengatakan bahawa semua manusia itu memiliki akal kesempurnaan, kebijaksanaan, pemahaman dan pengetahuan. Maka hasilnya, seseorang itu tidak akan lagi memiliki sebarang keraguan dalam tindakan hidupnya. Hanya setelah seseorang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang sempurna, iaitu Zi, barulah ia boleh memulakan tindakan Ren, Yi dan Li. Natijahnya, kehidupan yang dijalankan pun adalah kehidupan yang penuh akan moral, bahagia dan seimbang secara jasmani dan rohani. Sejarah kemunculan awal Taoisme. Taoisme dikenali sebagai Doisme, iaitu falsafah Cina yang dikaitkan dengan Laozi yang dikatakan berlangsung sekitar 500 tahun sebelum Masihi. Taoisme pada asasnya adalah satu aliran pemikiran dalam falsafah Cina. Karya utama dalam falsafah Taoisme adalah Tao Te Ching atau Tao Te Ching. Taoisme mengambil pendekatan yang lebih bersifat mistik dan menumpu pada individu serta alam. Ciri-ciri penting Taoisme yang lain adalah pendiriannya yang bersifat anti-authoritarian, penggalakannya terhadap kesederhanaan dan perlakuannya terhadap daya alam dan daya sejagat yang dikenali sebagai Tao. Latar belakang kemunculan Taoisme. Laozi secara tradisinya dianggap sebagai pengasas Taoisme.
Laozi dikatakan hidup pada abad ke-6 sebelum Masihi. Laozi adalah watak yang jauh lebih sukar untuk dikenal pasti. Beberapa pengkaji moden mempunyai keraguan tentang kewujudannya dan mereka berpandangan bahawa Laozi tidak pernah wujud dalam sejarah. Biografi Laozi boleh didapati dalam karya Sima Qian bertajuk Shiji atau juga dikenali sebagai Notes of an Accomplished Historian. Sima Qian menyatakan bahawa nama sebenar Laozi adalah Li dan dipercayai berkhidmat sebagai pegawai penyimpan rekod-rekod arkib di istana Diraja Zhou. Ada pendapat yang mengatakan bahawa Laozi pernah didatangi oleh Confucius yang memintakan nasihat tentang hal-hal ritual tertentu dan kemudian memberikan puji-pujian kepadanya. Dan setelah pertemuan tersebut, Laozi memilih untuk mengasingkan diri daripada dunia luar. Perkembangan aliran Taoisme. Taoisme adalah aliran falsafah yang mengkaji kehidupan semula jadi. Bentuk Taoisme yang lebih sistematik dan sekolah falsafah muncul kemudian. Golongan Fangxi iaitu ahli sihir pada zaman dinasti Qin dan Han, kemudiannya menggabungkan kepercayaan dan amalan asal itu dengan kepercayaan dan amalan panjang umur dan kehidupan abadi serta ajaran Laozi dan Zhuangzi. Hasilnya ialah satu sistem agama yang menggunakan konsep Tao sebagai nama dan agama Taoisme menjadi agama teratur dan mempunyai hierarki dewa sendiri. Ahli sihir itu mula memanggil diri mereka sebagai Daoshi, iaitu pendeta agama Taoisme. Taoisme mula terbahagi kepada dua mazhab utama, iaitu Taoisme falsafah yang menekankan ajaran falsafah dan etika dan Taoisme keagamaan yang melibatkan ritual keagamaan dan penyembahan dewa. Doktrin utama aliran Taoisme. Pertama, konsep Tao. Konsep Tao merupakan prinsip asas. Prinsip ini merupakan asas atau kuasa kosmik yang mengawal alam semesta. Tao dianggap sebagai jalan atau aliran yang mesti diikuti untuk mencapai keharmonian. Kedua, Wu Wei. Konsep ini menekankan tindakan atau tindakan tanpa usaha sesuai dengan alam semula jadi. Ini bermakna bertindak secara semula jadi dan tidak memaksa. Dengan itu, akan mencapai keseimbangan dan keharmonian. Ketiga, Yin dan Yang. Konsep ini merupakan konsep dualiti dan keseimbangan. Dualiti bermaksud dua yang saling memerlukan untuk mencapai keseimbangan. Bermakna tidak boleh kehilangan atau kekurangan salah satu daripadanya. Taoisme merangkumi konsep Yin dan Yang yang mewakili dualiti dan keseimbangan di alam semesta. Yin dan Yang saling melengkapi dan mewujudkan keharmonian. Keempat, kesederhanaan dan kebijaksanaan. Taoisme menganjurkan kesederhanaan dan mengelakkan keinginan yang berlebihan. Dengan mengurangkan keinginan, seseorang boleh mencapai kebijaksanaan dan kedamaian dalam hidup. Respon aliran Taoisme terhadap keharmonian dan keseimbangan hidup. Taoisme menekankan pemahaman Tao atau hukum alam semesta. Aliran-aliran Taoisme telah mengembangkan beberapa seni yang kini amat popular, khususnya dengan orang-orang Cina yang hendak memperbaiki kesihatan mereka. Tao menciptakan dan memelihara segala sesuatu dan Tao tidak memerintahkan segala sesuatu, tetapi menyusul dan menyesuaikan diri dengan sifat semula jadi segala sesuatu. Ini menunjukkan kepada ciri-ciri seluruh alam semesta, termasuk sifat-sifat dasar dari semua hal di alam semesta, iaitu segala sesuatu di alam semesta menyusul atau mengikuti hukum alam. Gagasan seperti Tao menyusul alam dan harmoni antara manusia dan alam adalah konsep kelangsungan hidup yang melekat pada peradaban Cina dan kebijaksanaan Cina dalam mencari kebersamaan yang harmonis antara manusia dan alam. Seterusnya, konsep Wu Wei menekankan tindakan tanpa upaya atau tindakan yang bergerak sesuai dengan alam. Dengan mengikuti aliran Tao dan bertindak tanpa memaksa, seseorang dapat mencapai keseimbangan secara semula jadi. Wu Wei juga bermaksud tidak bertindak adalah sebuah pilihan. Wu Wei dalam maksud tertentu merupakan sikap pasif. Wei artinya bertindak, sedangkan Wu artinya tidak. Sehingga Wu Wei Wu bererti bertindak dengan tidak bertindak. Wu Wei mengajak orang untuk bertindak dalam kemampuan yang normal.
Kemampuan yang normal adalah membiarkan diri bergerak mengikut arus yang terjadi dalam alam. Hal ini bererti tidak melawan arus, tetapi berusaha mempercayakan diri pada dinamik alam. Untuk tidak melawan arus, manusia harus mengurangi keinginan untuk mengambil bahagian dalam pelbagai upaya untuk mengatur alam bagi dirinya. Kemudian, konsep yin dan yang adalah salah satu prinsip asas dalam Taoisme yang mencerminkan dualiti dan keseimbangan dalam alam semesta. Yin dan yang adalah pasangan yang saling melengkapi dan kedua-duanya mewujudkan keharmonian dan perubahan dalam kehidupan. Dimensi yang bercanggah ini sebenarnya menjadi tonggak pembinaan hubungan. Yin melambangkan aspek yang lembut, gelap dan pasif, sementara yang melambangkan aspek aktif, terang dan kuat. Dalam pergerakan undang-undang semula jadi, yin dan yang beroperasi untuk mengekalkan keseimbangan ekologi. Yin menyeimbangkan yang. Keadaan ini terus dikekalkan bagi memulihkan fungsi keseimbangan hubungan antara ekosistem. Keseimbangan antara keduanya dianggap penting untuk mencapai keharmonian. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi, penganut Taoisme meyakini bahawa mereka dapat mencapai kehidupan yang harmoni, damai dan seimbang dalam kehidupan yang terus berubah. Konsep-konsep ini memberikan arah bagi individu untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tao dan mencapai keharmonian dan keseimbangan hidup. Kesimpulannya, Konfusianisme maupun Taoisme sebagai dua aliran falsafah dan spiritual utama di China memberikan respon yang unik terhadap konsep keharmonian dan keseimbangan hidup. Konfusianisme fokusnya lebih kepada hubungan sosial, moral dan etika, pendidikan dan pengembangan diri serta tanggungjawab dan kedewasaan. Manakala Taoisme pula berpegang pada prinsip mengikuti aliran alam semesta, Wu Wei, keseimbangan yin dan yang serta kesederhanaan dan kebijaksanaan. Konfusianisme memberikan penekanan pada tertib sosial dan peranan pemerintah yang kuat untuk mencapai kestabilan dan keharmonian dalam masyarakat. Manakala Taoisme memiliki pandangan yang lebih skeptikal terhadap kekuasaan dan tindakan pemerintah yang terlalu campur tangan. Seiring berjalannya waktu, terjadi interaksi dan penerimaan antara kedua aliran ini. Individu atau kelompok boleh mempraktikkan ajaran dari keduanya, menciptakan sintesis atau campuran ajaran yang dikenal sebagai Konfusianisme Taois. Bagi orang-orang Cina, pilihan atau praktik keagamaan mereka sering mencerminkan elemen-elemen dari kedua aliran ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Jazakumullah khair.